Sebab kita nak faham wahyu dari sumber yang sahih. Kita tak nak lebih keliru selepas mengaji dan kaji Quran. Kita nak lebih mantap. Kalau kita faham itu, kita berjanji nak khusyuk mengamalkannya, insya-Allah hati itu akan subur. Dan kita akan melihat perubahan pada diri kita. Perubahan yang paling ketara akan kita lihat insya-Allah ketika Allah menguji kita. Di saat kita diuji dengan ujian yang hebat sedikit, kita tak tumbang. Itu pesan. Itu pesan hasil dari hati yang subur. Kita masih boleh berzikir, sembahyang dengan khusyuk, walaupun di belakang kita ada ujian yang besar, ada satu kehilangan yang besar, tapi aku masih boleh mengabdikan diri padamu ya Allah dengan khusyuk, dengan tadarruk, dan dengan hatinya merasakan semua yang berlaku ini ada hikmahnya. Aku tak timbang tentang itu, mesti ada rahsia, mesti ada kebaikan. Itu natijah, itu hasil. Hasil itu tak mudah untuk kita cipta. Dia kurniaan, dia pemberian ilahi. Mengapa Allah beri? Sebab kamu bersusah payah nak faham wahyu, kamu bertungkus lumus nak mentaati wahyuku. Sebab kamu bersusah payah nak mentaati wahyu, bila kamu susah, aku dekat denganmu. Itu janji Allah dalam surah yang lain yang telah kita kaji sebelum ini. Fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat selalu pada aku ingat padamu ketika kamu susah. Ketika kamu memerlukan aku ada. Sebab kamu sentiasa ingat kepada aku ketika kamu senang. Biasa orang senang, ingat pada Allah apa-apa. Tapi masa kamu senang, yang biasanya menyebabkan insan lupa, kamu tak lupa. Maka ketika kamu susah menderita, aku ingat padamu, aku datang membantu. InsyaAllah jangan bimbang. Ini formula-formula yang kita ambil dari Quran. Alhamdulillah. Maka itulah ayat nombor 17. Bumi yang kering pantang subur dengan izinnya. Dan akhirnya pada penutup ayat 17 Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayat. Kami jelaskan kepadamu ayat-ayat kami. La'allakum ta'qilun. Harapannya, kata Allah, harapannya ke atas kamu ialah kamu berfikir. Ayat Quran ni untuk kamu fikirkan. Ya, kena fikir, nak faham betul-betul kena fikir. Bukan boleh baca begitu-begitu, ya, kena fikir. Minda kena bekerja keras untuk mendapat sesuatu yang baik daripada wahyu. Kena fikir. Dalam Quran ada kiasan, ada perumpamaan, ada analogi. Fikirkan. Dan itulah yang Allah sarankan kepada kita, fikir. Tapi fikir berpandukan wahyu. Seterusnya kita masuk ke ayat nombor 18. Sesungguhnya orang yang suka bersedekah, kita nak masuki musim Ramadan, satu bulan yang mulia, dan berpandukan sebuah hadis yang kuat. Nabi bersabda yang bermaksud sedekah yang paling baik selepas kita melaksanakan yang wajib ialah sedekah di musim Ramadan. Sedekah di musim mana pun baik, tapi yang terbaik di musim Ramadan. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bersedekah, tak kira sama ada dia lelaki ataupun wanita, dia isteri ataupun tidak isteri, dia suami ataupun belum berkahwin, dia bersedekah dengan niat ikhlas, dengan duit yang halal. Sebab bersedekah dengan wang haram menambahkan dosa. Jadi sumbernya kena halal dulu. Dan selepas itu kita bersedekah juga dengan tujuan yang baik, ikhlas. InsyaAllah itulah yang dimasukkan sebagai musaddiqina wal musaddiqat. Orang yang bersedekah, lelaki dan perempuannya. Wa aqrabullah, dan mereka meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Dikaitkan dengan pinjaman, iaitu satu pemberian yang kita korbankan untuk orang lain. Tenaga kita untuk orang lain, apa-apa yang kita korbankan untuk orang lain, di sisi Allah dia pinjaman. Bahasa mudah kita katakan dia tak hangus. Pinjaman kena diberi balik.
Allah terima pengorbanan kita untuk agama, walaupun dalam bentuk membantu hamba-hambanya. Pengorbanan kita seumpama itu Allah terima sebagai qardan, pinjaman. Maksudnya Allah sendiri terima itu sebagai pinjaman. Kita bantu hamba dia, seolah-olah kita beri pinjam pada Allah. Allah terima begitu. Dan Allah nak beri balik. Kamu beri pinjam pada aku nak beri balik. Tak pernah rugi rupanya. Bersedekah, membantu orang tak rugi. Tak rugi. Walaupun dalam kita bersedekah, dalam kita membantu orang, ada kaedah keutamaan, betul. Tolong yang terdekat dengan kita, adik-beradik kita terlebih dahulu, ya ada keutamaan, betul. Betul. Tetapi konsepnya tak berubah. Bersedekah, membantu, mengikut keutamaan syariat. Ya, betul. Kalau kita melakukannya, insya-Allah ia merupakan pinjaman kita kepada Allah, dan dia pinjaman yang baik. Allah janji apa pada kita? Yudha'afu lahum. Pendek dia bahasa Arab, tapi maksudnya besar. Yudha'afu lahum. Allah gandakan bagi mereka pembalasan. Bagi pinjam 100, Allah nak bagi 700, Allah nak balas balik 1000. Untung besar. Untuk besar. Di musim Ramadan kita bersedekah, di musim Ramadan nak tolong, Allah terima sebagai pinjaman, Allah balas balik. Yudha'afu lahum. Allah balas balik dengan gandaan. Jadi itu janji ilahi. Walahum ajrun karim. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Sebab itu sering saya katakan bahawa bila kita buat baik ni dalam Islam, kompangnya berbunyi untung. Tak ada rugi, tak ada. Sebab itu bila kita berdakwah pada manusia termasuk non-Muslim, cerita bahasa untung. Bahasa untung ni orang nak dengar. Katakan pada mereka dalam Islam ini, kamu sentiasa dapat untung. Sebab kamu berniaga dengan Allah. Dan Allah menjanjikan bahawa kamu aku berikan untung, yudha'af, berganda-ganda, tak ada rugi. Mayang tarawih setengah 20 campur 3, alhamdulillah. Setengah 8 campur 3. Bulan lain tak ada tarawih. Maksudnya masuk Ramadan, sembahyang kita meningkat, jumlahnya meningkat. 20 campur 3 ke 8 campur 3, artinya kita menambahkan jumlah solat kita. Kita solat dengan suatu solat yang tidak kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Allah berikan pembalasan berganda-ganda, InsyaAllah. Jadi itulah yang hendak kita jadikan sebagai rangsangan untuk kita. Kita mendapat rangsangan bukan dari pakar motivasi. Tak. Kita bukan dapat rangsangan dari pakar motivasi, bukan daripada motivator, tidak. Kita dapat rangsangan dari wahyu. Kita dapat rangsangan daripada Quran. Menggunakan bahasa Allah, kita dapat motivasi. Itu motivasi hakiki. Bahasa untung Quran gunakan. Kita terangsang untuk beramal dan kita sentiasa mengatakan, aku tak akan rugi. Sebab Allah berkata demikian. Maka di hujung ayat 18 Allah berfirman, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang banyak. Masya Allah. Seterusnya kita masuk ke ayat nombor 19. Walladzina amanu billah wa rusulihi, dan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu siddiqun. Dari kalimat siddiq, kita masih ingat nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar seorang yang siddiq, seorang yang sentiasa percaya dengan kebenaran yang Nabi bawa. Apa yang Nabi katakan, jika benar dari Rasulullah, aku percaya dia betul. Aku siddiq. Jika seorang siddiq, jika ramai siddiqun, maka ayat ini menyebut tentang siddiqun. Mereka itulah orang-orang yang siddiq.